Alright. So kita teruskan lagi pasal CKD, Chronic Kidney Disease. Chronic Kidney Disease. Penyakit buah pinggang kronik. Okay. Tentang apakah suplemen atau makanan berfungsi atau makanan untuk membantu mungkin membantu merawat, insyaAllah, tapi yang penting juga membantu mengekang, memberhentikan progres buah pinggang, kegagalan fungsi fungsi buah pinggang kita kan akan terus merosot kalau kita tak jaga makanan kita kan, ataupun kita tak jaga diet kita. Fungsi buah pinggang kita yang dah sakit tadi, yang dah rosak, dia akan terus progres mara ke tahap kerosakan yang seterusnya. Stage 2, 3, 4 dan 5. Jadi macam mana kita nak mengekang dengan makanan berfungsi. So kita nak bagi, sebab orang buah pinggang ni stage 4, stage 5, stage 3, dia banyak benda tak boleh makan kan. Dia kena limitkan protein, dia kena hadkan pengambilan potasium, kena hadkan pengambilan sodium, garam, kena hadkan pengambilan fosforus kan, kena hadkan pengambilan apa lagi. Inilah secara umumnya. Okey. Bagi orang ada buah pinggang, disyorkan mengambil makanan tinggi serat. Tinggi serat maksudnya sayuran dan buah-buahan, betul tak? Sayuran buah-buahan dan juga whole grain, bijirin penuh. Tapi masalahnya makanan begini tinggi potasium, potasium dan fosforus. Biasanya makanan-makanan segar, makanan whole foods, dia tinggi potasium dan fosforus. Khususnya sayuran hijau tinggi potasium, dan buah-buah tertentu macam pisang, buah kurma, buah-buahan kering, apa lagi. Ini semua tinggi potasium. Secara alami memang tinggi potasium. Jadi orang ada buah pinggang ni kena limitkan. Kita tak mahu potasium meningkat dalam darah kita, yang boleh mengganggu fungsi jantung kita. Begitu. Adik, apakah makanan berfungsi yang boleh diambil orang sakit buah pinggang? Ada beberapa je. Dan banyak-banyak tu herba tak boleh kan. Herba banyak potasium pun tinggi. Kan, mungkin fosforus pun tinggi. Kan? Masalah Jadi orang ada buah pinggang digalakkan mengambil Arabic gum ataupun almana yang bentuk raw. Sama ada raw powder yang digrind, yang dikisar jadi serbuk raw, ataupun yang bentuk ketulan lagi, dia warna kuning keemasan tu, ataupun bila kita kisar dia jadi warna keputihan. Dia tak jadi warna keemasan dah. Yang warna keemasan tu di permukaan, di dalam dia putih. Dia grind dia jadi putih. Bukan fake Arabic gum. Bila diserbukkan dia jadi putih. Jadi putih macam gitu. Jadi Arabic gum yang makanan alami yang paling tinggi serat. Paling tinggi serat, dan serat yang ada dalam Arabic gum almana ni, dia adalah jenis soluble fiber, serat terlarut yang berfungsi sebagai prebiotics. Kandungan dia antara 81, 82 hingga 84 atau 85%. Maknanya 80% ke atas. Yang bentuk raw powder atau raw ketul, bukan yang bentuk instant yang dah diekstrak. Itu kandungan prebiotik, serat terlarut dia dah kurang, mungkin tinggal 60 lebih, 64, 65, 68 ke 70 ke begitu. So kita nak bentuk raw powder Arabic gum. Ini sangat membantu bagi pesakit buah pinggang. Dia tak ada protein, hampir tak ada protein kan. Dan penting dia ada serat, dia paling tinggi. Serat ni sangat penting untuk serat terlarut, prebiotics, untuk menggalakkan pertumbuhan bakteria baik. Prebiotics almana sebagai makanan kepada bakteria probiotik dalam usus kita.
khususnya usus besar kolon kita ni. Kita perlu ternak, kita perlu galakkan pertumbuhan bakteria baik mengatasi, mendominasi bakteria-bakteria yang jahat. Kan, bakteria patogenik, virus-virus semua. Kan, barulah kita akan mendapat kesihatan yang optimum. Dari banyak segi dia boleh optimalkan kefungsian sel, tisu dan organ tubuh kita melalui hubungan kita yang baik dengan bakteria probiotik dalam usus kita ni. Masya Allah. Jadi mengambil serat terlarut prebiotik Arabic gum akan membantu pertumbuhan bakteria baik, probiotik, mikrobiom yang seimbang. Kan, yang ini akan memberi fungsi, menggalakkan fungsi sistem penghadaman yang efisien, optimal. Kan, dan kita akan membuang air besar dengan lawas. Kan, jadi boleh makan setiap hari. Arabic gum bagi pesakit buah pinggang stage 1, 2, 3, 4 dan 5 boleh mengambil Arabic gum. Satu sudu besar sekali ke 2 kali sehari ke 3 kali sehari lah. Dan dia akan melawaskan pembuangan air besar setiap hari insya-Allah. Sekali atau 2 kali. Kalau terlalu lawas, kurangkan dos dia lah. Kan? Boleh ambil satu sudu besar malam ke siang ke. Semua jarakkan makan lah. Kalau lepas makan tu ambil 1-2 jam atau 3 jam lepas makan. Between meal cantik lah. Between jarakkan masa 1 jam 2 jam sebelum dan selepas makan. So Arabic gum dapat membantu mengekang kemarahan, kerosakan buah pinggang kita. Bagi pesakit CKD, chronic kidney disease tadi, dia akan mengekang, mengawal paras kreatinin yang tinggi, dia akan turunkan insya-Allah. Ni ada kajian dijalankan. Makanan yang tinggi serat kan bagi orang yang normal dan CKD tahap yang minor 1, 2, 3 ni dapat membantu menurunkan kreatinin level kan, menormalkan paras mineral, potasium, sodium kan, dan kalsium, fosforus juga dalam darah kita. Dia akan normalkan sebab dia mengoptimalkan fungsi penghadaman dan juga fungsi pembuangan air besar, melawah air besar. Proses detox usus besar, kolon. Dan bila berlakunya pembuangan air besar lawas setiap hari, dia detox. Dia detox secara lembut. Tak ada sampai dehidrasi, tak. Dia lembut, dia bukan satu jenis herba ataupun agent laxatif, bukan. Dia hanya ada serat terlarut, dia tak ada bahan aktif. Mungkin mineral sikit-sikit. 85% serat terlarut dalam Arabic gum raw. Yang tak diekstrak lah, bukan instant. So kita dah tahu sebelum ni dalam video lepas bahawa ada hubungan yang kuat antara fungsi sistem penghadaman, gut kidney axis, maksudnya hubungan antara sistem penghadaman dengan buah pinggang, fungsi buah pinggang, dan juga hubungan yang rapat antara fungsi sistem penghadaman dan juga hati. Gut kidney axis, gut liver axis, dan kita dah tahu umum gut brain axis. So fungsi sistem penghadaman yang sihat, yang optimum, yang kuat, yang normal akan memberi kesan kepada fungsi organ-organ kita yang sihat, otak, hati dan buah pinggang. 3, sebenarnya seluruh badan lah, seluruh tubuh kita, seluruh jaringan tubuh kita akan sihat optimal. Seluruh sel, seluruh tisu organ, bukan otak, hati dan buah pinggang sahaja. Bila sistem penghadaman kita sihat, bila mikrobiom dalam usus kita, khususnya usus besar kolon, seimbang, mikrobiom yang balance. Kalau boleh kita ada
kepelbagaian strain dan spesies bakteria probiotik yang lebih banyak. 1,500 lebih strain dan bakteria baik yang ada dalam kolon kita. Lagi kita lebih sihat, lagi mantap, lagi optimum sistem tubuh kita, sistem detox, metabolisme sel tubuh kita, kan? Kita lebih energetik, dan kita punya fungsi sistem organ-organ perkemahan yang optimal. Begitu Jadi maksudnya dengan mengambil Arabic Gum dapat membantu pesakit buah pinggang. Itu cerita dia. Arabic Gum membantu pesakit buah pinggang, tak kira stage mana pun, 1, 2, 3, 4 ataupun end stage kidney disease pun, kidney failure tadi, boleh dibantu insya-Allah dengan mengambil Arabic Gum. Dan dia tidak meningkatkan potasium, dia tak akan meningkatkan retinine, kan? Malah dia boleh improve EGFR. Ini banyak kes dia memperbaiki fungsi penapisan buah pinggang kita dengan mengambil Arabic Gum secara regular, setiap hari ambil. 1 sudu besar ke, 2 sudu besar ke, 3 sudu besar ke. Kalau ikutkan orang Afrika, kan, orang yang sakit buah pinggang yang teruk ni, stage 4 dia orang ambil 50 gram sehari. Kita tak tahan lah, takut nanti cerit pula, kan. Kita ambil 1-2 sudu besar je, tapi setiap hari. So ambil Arabic Gum yang raw, betul raw, bukan instant. Yang instant tu dia ada campur dengan carrier maltodextrin. Kita tahu maltodextrin itu GMO lah, ada tinggi residu racun pertanian lah, glyphosate, pesticide. Kita tak mahu itu. Kita nak Arabic Gum yang raw betul-betul, tak ada apa benda-benda lain, tak ada. Hanya ada soluble fiber, serat terlarut prebiotics 84%, 85%, 82%, insya-Allah. So amalkan Arabic Gum. Sama ada yang dah dialisis ataupun belum, amalkan. Kalau dah dialisis lagi dia sangat membantu. Yang stage 5 lah, yang stage 1, 2, 3 tak payahlah, kan? Kita cerita stage 5 ni, yang dah gagal buah pinggang. Kita nak improve EGFR dia, improve daripada stage 5 jadi stage 4. insya-Allah kita ikhtiar dan kita doa dan tawakal, insya-Allah, kan, ada rezeki. Kemudian satu lagi, minyak kelapa dara. Boleh amal. Minyak kelapa dara tak ada potasium, tak ada protein. Dia hanya ada asid lemak, triglyceride, daripada asid lemak yang sihat. MCT, medium chain triglyceride, medium chain fatty acid, asid lemak rantai sederhana, lauric acid, capric acid, caprylic acid, caproic acid. Ni semua minyak asid lemak yang sihat, yang berantai sederhana. So sila ambil minyak kelapa dara, 1 sudu besar atau 2 sudu besar sehari selepas makan. Jangan sebelum makan, nanti dia keluar bersama dengan pembuangan yang besar. Jadi kurang manfaat lah. Kita nak masuk dalam darah kita, dia boleh kontrol kencing manis. Kalau yang CKD kencing manis, dia boleh kontrol kolesterol dan juga tekanan darah yang tinggi. Kalau ada tekanan darah tinggi, kan. Dan minyak kelapa dara dia bersifat anti radang, anti-inflammatory, dia ada antioksidan, dia ada polyphenol, phenolic compound, phenolic acid. Minyak kelapa dara, yang betul-betul minyak kelapa dara lah, insya-Allah. Dan dia tak ada potasium dan protein, sodium ke fosfat ke tak ada, 100% alami, minus mineral. Dia minyak, dia bukan larut air. Mineral adalah unsur yang larut air, elemen larut air. So dalam minyak dia tak boleh masuk. So jangan risau, makan minyak kelapa dara. Yang kedua, 1 atau 2 sudu besar. Dan dia boleh improve sistem imun dan juga membantu mengelakkan kita daripada dijangkiti oleh kuman-kuman, virus-virus, virus-virus yang lipid coated lah, yang banyak sama sekarang ni, kan. Masya-Allah. So kita dapat banyak kesan kebaikan mengambil VCO 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1. Selain daripada membantu merawat kerosakan keradangan buah pinggang, dan dia boleh membantu juga membantu
apa ni, reverse lah, membantu insyaallah rezeki, insyaallah, bersama dengan Arabic gum tadi, prebiotik. Dan satu lagi, minyak zaitun extra virgin. Kalau boleh, minyak zaitun extra virgin daripada negara yang barakah, Syam, Syria, Palestin, kan, apa, Lebanon, lepas tu Morocco, Tunisia, Algeria, ni semua minyak zaitun extra virgin yang berkualiti. Turki pun boleh, tapi yang the best ni Syria, Palestin, Tunisia. Tunisia punya the best, minyak zaitun extra virgin terbaik di dunia, Morocco semua, So amal lah. Minyak kelapa dara 1 sudu besar, minyak zaitun pun 1 sudu besar atau 2 sudu besar. Boleh tukar-tukar. Ambil. Nak ambil combine sekali pun tak apa, dia tak ada masalah. Minyak zaitun dia tinggi polifenol. Dan dia ada apa tu? Oleic acid, monounsaturated fatty acid. Ini semua anti radang. Bagus untuk jantung, bagus untuk kolesterol, bagus untuk kecil manis. Bagus untuk membantu sel-sel rosak di repair. Begitu Dan juga ni minyak kelapa dara bersama. Boleh combine, boleh minum sekali satu sudu insya-Allah. Okey. So ni antara makanan berfungsi 3 yang saya sebut, dan satu lagi boleh ambil juga red palm oil yang 100% dibuat daripada red palm oil, tak ada campuran daripada minyak sayuran RBD yang lain. Minyak canola lah, minyak apa-apa minyak lain lah. Red palm oil, semata-mata red palm oil. Kalau boleh yang GMO free, cari. Mungkin kat Shopee ada. Kami pun ada lah. Kami pun ada, tapi botol 60ml InsyaAllah. Kami pun ada minyak zaitun extra virgin Palestin dan Syria. Kami juga ada minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara fermented. Dan juga boleh guna sacha NCR. Jadi maknanya makanan berfungsi berasaskan minyak yang larut minyak, kan? Berasaskan minyak tumbuhan, boleh diambil orang CKD, orang yang mengalami chronic kidney disease, kegagalan buah pinggang sekalipun boleh, sebab dia bebas potasium, dia bebas protein, dia bebas fosforus, fosfat, semua tak ada, insyaAllah. Begitu. Dan dia membantu penyerapan mineral pula yang diperlukan oleh tubuh, khususnya kalsium. Orang yang bawah pinggang, masalah bawah pinggang, penyakit bawah pinggang ni CKD, kalsium dia low, potasium dia retain lah tinggi dengan fosfat, tapi kalsium low. Jadi dia membantu penyerapan kalsium pula. Jadi amal lah makan. Tapi rak palm oil jangan hari-hari sangat, sebab dia punya antioksidan dia tinggi sangat, nanti kita rasa lemah. Ambillah seminggu sekali 2 kali. Sacha inci pun gitu juga, dia punya omega 3 dia tinggi sangat, 35%, kan, dengan polifenol antioksidan. So jangan hari lah, seminggu sekali 2 kali macam tu. Yang boleh hari-hari minyak kelapa dara, minyak zaitun extra virgin dan juga Arabic gum. Ini masya-Allah. Boleh diambil oleh pesakit buah pinggang yang rosak tadilah, CKD stage 1, 2, 3, 4 ataupun yang dah dialisis stage 5 tadi. Masya-Allah. Ini okey. Kan. Di samping makanan-makanan yang perlu dielakkan, kita dah sebut, bukan dielakkan, dihadkan. Bukan tak makan langsung protein haiwan tak makan, protein kacang pun semua tak makan, hanya makan sayur kobis saja yang low potassium, kobis. Hari-hari makan kobis dengan nasi je, nasi putih, tak ada zat apa. Boleh mengundang kemudaratan, kekurangan nutrisi, malnutrisi tubuh. Kurang protein, kita akan jadi penyakit nanti. Kan, dia akan menyebabkan hemoglobin low, sel darah merah kita low, anemia. Kan. Lepas tu vitamin B kompleks kita akan tak dapat cukup. Kita tak makan daging, sumber protein berasaskan haiwan, daging, ikan, susu. Jadi kita tak ada vitamin B12. B12 daripada suplemen saya tak berapa ni sangat lah. Dan khususnya orang bawah pinggang lah, sakit bawah pinggang. Suplemen tu ada macam-macam benda, binding agent. Elok daripada makanan. Jadi that's why untuk mendapatkan vitamin B12 kena ambil makanan berasaskan haiwan juga. Tapi kalau tak buat dialisis bagi pesakit CKD 5,
So macam mana dia nak ambil protein haiwan? Tak boleh. Sebab nanti kreatinin naik. So kalau tak makan langsung pula, B12 tak cukup, vitamin B12. B12 tak cukup, mengganggu fungsi otak. Nanti kita jadi depression, kekurangan kekurangan vitamin B12 menyebabkan masalah fungsi sistem saraf pusat otak, kan? Sintesis DNA baru, sel-sel baru, regenerate sel-sel baru akan terganggu bila kita tak cukup vitamin B12. Ni masalah bagi orang yang tak dialisis. Bila dah cek, doktor dah suruh buat dialisis tak buat. Jadi dia tak boleh makan benda ni semua. Jadi dia tak cukup B12, tak cukup protein, tak cukup B12. Macam mana tu? Kalsium pun tak cukup nanti. So seloknya kena buat dialisis bila dah perlu dibuat dan dinasihati oleh doktor lah, kan? Begitu supaya kita punya status nutrisi tubuh kita dapat tak lalu gap terlalu jauh sangat, terlalu rendah, kan? So adalah kurang sikit je, so kita boleh survive, insyaAllah. Begitu. So tadi kita dah cakap tadi makanan berfungsi yang boleh diambil oleh pesakit buah pinggang, stage apa pun, insyaAllah. Arabic gum, raw, powder ataupun ketul, kan? Ketul dia kena isap lah. Kalau nak tumbuk pun boleh. Lepas tu kena bancuh air, kena kacau lama juga tu, nak bagi dia larut, kan? Lepas tu minyak kelapa darah, minyak zaitun extra virgin, ni yang penting. Lepas tu sacha inchi oil. Ni sacha inchi oil mahal lah. Kalau tak mampu, boleh ambil minyak kelapa darah, minyak zaitun extra virgin, dan red palm oil yang pure, red palm oil boleh ambil. So yang penting ni minyak kelapa darah, minyak zaitun extra virgin, minyak red palm oil dan minyak sacha inchi. Jangan ambil hari-hari, ambil seminggu sekali atau 2 kali cukup. Sebab kita dah maintain minyak kelapa darah, minyak zaitun extra virgin. Seminggu sekali, 2 kali boleh ambil sacha, gili-gili dengan minyak red palm oil. Sebab red palm oil dia tinggi vitamin E, kan? Tocotrienol, tocopherol, dan coenzyme Q10. Tu bagus juga untuk fungsi sel dan renew sel-sel baru. So bila buah pinggang rosak, jadi kita perlu bina sel baru untuk supaya buah pinggang berfungsi balik, kuatkan balik fungsi dia. Macam tu, kan? Right? Jadi bila kita dialisis bagi CKD5, kemungkinan kita nak reverse balik buah pinggang kita yang dah gagal tadi, ada nampak cahaya lah di hujung terowong, kan? Macam tu. Ada possibility, kemungkinan, insyaAllah ada rezeki, kan? Kita boleh nak regenerate sel baru kat buah pinggang supaya dia berfungsi balik. Kita masa hidup semua tu boleh berlaku, insya-Allah, dengan izin Allah SWT lah, dengan doa kita, insya-Allah, dan kita tawakal. Dan jangan makan makanan yang radang lah, macam kita dah bincang sebelum ni, kan? Makan goreng, minyak masak, semua tak boleh lah. Margarine, trans fat, shortening, pewarna, perasa tiruan, makanan dalam tin, soda, cola, tu tak boleh. Cola yang warna gelap tu, macam warna coklat, warna koko, kan? Itu tinggi fosfat, tu tak boleh ambil. Makan kering ada sulfur dioxide lagi, garam tinggi, tu pun tak boleh. Aditif ada, tu tak boleh lah. Itu orang berpinggang memang tahu dah, kan? Macam tu, insya-Allah. Jadi semoga manfaat, insya-Allah. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihah lima ughliqa khatimah sabaqna sirraq bil haqqi wa sirraq mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi subhanallahi wa bihamdihi. Salamun alal mursalin, alhamdulillah.